Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada pensyarah Dr. Wan Zulkifli atas tunjuk ajar untuk kelas LMCR 2222 Hubungan Insan Set 1 2021 2022. Jadi tajuk kumpulan kami, tajuk projek kami ialah kecelaruan gender pencemaran insan. Kami daripada kumpulan 11. Okay, untuk seterusnya. Berikut merupakan nama ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Nur Fatihah binti Ahmad Nizar, Rosliliana, Muhammad Syafiq, Nur Nabila, Nur Azira, Luqman Iskandar, Muhammad Syukri bin Muhammad Sofi, Muhammad Nur Solihin dan Muhammad Nur Fahmi. Ini adalah isi kandungan yang terdapat dalam slide. Yang pertama, pengenalan, penyertaan masalah, maklumat kes yang dikaji, analisis kes, motivasi tingkah laku, persepsi, langkah mengatasi masalah kecelaruan gender dan kesimpulan. Baik, yang pertama ialah pengenalan. Setiap agama mempunyai konsep tersendiri berkenaan dengan insan. Hal ini termasuk agama Islam. Konsep yang dibawa oleh fahaman Islam adalah berteraskan sumber utama iaitu agama tersebut, iaitu Al-Quran. Konsep ihsan dapat dibuktikan kepada manusia dengan merujuk Al-Quran, yakni perkataan Al-Insan disebut sebanyak 65 kali, di samping terdapat surah Al-Insan apabila ditafsirkan sebagai manusia. Allah telah mencipta manusia dengan pelbagai matlamat dan menjadi kewajipan bagi manusia untuk memikulnya sebagai tanda taat kepada pencipta. Hubungan insan adalah interaksi mutlak secara langsung atau tidak langsung. Hubungan insan ini tidak dapat dielakkan dalam kehidupan seharian. Hubungan insan terdapat beberapa kategori seperti berikut. Yang pertama, hubungan antara anak-anak dan ibu bapa, dan begitu juga sebaliknya, interaksi antara guru dan pelajar, hubungan peniaga dan pelanggan, hubungan antara majikan dan pekerja, hubungan dalam masyarakat, hubungan penciptaan antara lelaki dan perempuan dan sebagainya. Okey, untuk seterusnya, penyataan masalah. Kecelaruan gender atau jantina merupakan isu yang kini dipandang serius dalam kalangan masyarakat Malaysia. Menurut Muhammad Nasir Mashrum pada tahun 2011, kecelaruan gender dianggap perkara yang serius dalam masyarakat kerana fenomena ini dianggap masalah sosial. Masalah kecelaruan gender ini telah wujud sejak dahulu lagi, namun dari aspek pencegahan masih menjadi masalah yang sukar untuk diatasi. Hubungan luar tabi'i seperti gay, lesbian, transgender merupakan contoh kesan nyata akibat daripada masalah kecelaruan gender. Muhammad Tajuddin 2013 mengatakan dianggarkan 500 pelajar IPTA terlibat dengan masalah kecelaruan gender, dan punca utama berlakunya fenomena ini dalam kalangan pelajar adalah faktor sekeliling dan kebebasan. Kajian-kajian lepas menampakkan pola kajian banyak tertumpu kepada individu atau kelompok yang masih muda. Irma Wani Othman 2021 mengatakan pengabaian ibu bapa mendorong kepada masalah jantina ini. Kajian-kajian dahulu banyak memfokuskan kepada kaedah pengendalian dan cubaan mengungkai dasar kepada isu kecelaruan gender, contohnya melalui penerbitan buku, jurnal dan sebagainya. Penulisan ini tidak merangkumi perbincangan mengenai perkara-perkara seperti personaliti, motivasi dan persepsi. Maafkan saya, penulisan ini akan merangkumi perbincangan mengenai perkara-perkara seperti personaliti, motivasi dan persepsi. Perbincangan mengenai tiga aspek tersebut amat penting kerana melalui perbincangan tersebut
ia akan memberi kesan kepada hubungan insan seseorang individu. Berdasarkan aspek tersebut, pelbagai perkara penting yang akan dibincangkan seperti kesan, faktor beserta cadangan penambah kebaikan. Baiklah, untuk maklumat terperinci tentang kes yang dikaji. Kes yang dikaji bersumberkan sebuah akhbar Metro yang ditulis oleh Nurul Husna Muhammad dan disiarkan pada 29 Disember pada tahun 2020 dengan judul Kecelaruan Gender. Jadi yang pertama ialah pihak yang terlibat dan tempat kes yang berlaku. Pihak yang terlibat dengan masalah kecelaruan gender ini ialah golongan muda atau golongan anak muda. Sering dikaitkan dengan kebebasan dan kurang pemantauan ibu bapa menyebabkan golongan ini melakukan segala aktiviti tanpa batasan. Jadi kurang kebebasan ibu bapa ni, mungkin ibu bapa sibuk dengan kerja, balik lewat malam sehingga berlakunya pengabaian dan kurang pemantauan terhadap anak-anak mereka. Jadi hubungan sejenis ini sukar untuk dikesan kerana ianya dianggap hubungan antara kawan yang sama jantina. Tempat kes berlaku yang pertama asrama. Asrama ni di kolej atau sekolah. Golongan muda ni kurang pengawasan ibu bapa atau mereka yang dewasa. Pendedahan kepada budaya sosial yang pelbagai daripada rakan-rakan baru dan tiada kawan daripada orang dewasa kerana hubungan antara rakan sama jantina ni sukar untuk disyaki. Seterusnya, faktor yang menyumbang. Yang pertama, faktor persekitaran. Persekitaran atau tekanan di rumah yang tidak kondusif bagi perkembangan emosi anak-anak. Anak-anak terdedah kepada perkara negatif di internet untuk mencari kebahagiaan dan keseronokan yang tidak diperoleh daripada keluarga yang bermasalah. Contohnya timbul minat tidak seimbang seperti percintaan sesama sejenis kelamin. Seterusnya, kurang pemerhatian ibu bapa. Ibu bapa terlalu mengutamakan kerjaya daripada anak-anak. Anak-anak membesar dengan kekurangan kasih sayang, lalu mencari kasih sayang daripada orang lain. Contohnya, golongan muda mencari kasih sayang dari kawan rapat dan secara luar kesedaran mendorong mereka terlibat dengan masalah hubungan sejenis ini. Seterusnya, maklumat terperinci tentang kes yang dikaji. Kebebasan di asrama, iaitu faktor yang menyumbang kebebasan di asrama. Pendedahan kepada budaya negatif menyebabkan anak muda terleka dengan keseronokan di luar norma. Contohnya, pengaruh negatif mudah dipengaruhi oleh golongan muda tanpa kekuatan moral dan iman. Faktor yang menyumbang seterusnya ialah faktor media sosial. Golongan LGBT menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan idea dan budaya songsang serta tidak sihat. Jadi kesannya golongan muda, terutamanya remaja, mudah menerima perkara ini kerana dianggap tidak salah. Golongan muda yang masih dalam proses membina identiti diri mudah terpengaruh dengan anasi buruk melalui media sosial. Contohnya, media yang banyak membawa pengaruh buruk ialah seperti Instagram, Facebook, Twitter, di mana media sosial ini menunjukkan lebih banyak unsur atau konten budaya seks songsang. Seterusnya adalah pengaruh influencer atau Insta famous LGBT. Jadi media sosial mengiktiraf golongan LGBT sehingga menjadi popular. Golongan LGBT ini mudah meraih populariti, akan mempengaruhi orang lain dengan mendedahkan orientasi seksual mereka kepada orang awam. Seperti yang kita tahu, influencer atau Insta famous ini mempunyai follower yang begitu banyak sehingga beratusan ribu
Jadi apabila mereka ini menyebarkan perkara-perkara negatif seperti hubungan sonsan, menyebabkan pengikut-pengikutnya terpengaruh dengan apa yang disebarkannya. Jadi uh, saya serahkan slide seterusnya kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Okay, seterusnya kita beralih kepada analisis kes. Kita dapat lihat daripada beberapa aspek dalam hubungan insan, iaitu yang pertama personality, kedua motivasi tingkah laku, dan yang ketiga persepsi. Slide seterusnya. Okay, yang pertama melalui personality, komponen yang boleh dikaitkan dengan keterlibatan golongan muda dalam keceluruhan gender ini ialah berkaitan teori personality kemanusiaan ataupun dikenali sebagai humanistik. Keceluruhan gender ini boleh berlaku disebabkan faktor persekitaran. Ini kerana mereka ini menunjukkan perubahan minat, cara berpakaian dan kelakuan apabila mereka sudah bosan untuk meneruskan jantina asal. Keadaan rumah, keluarga dan pengaruh rakan sebaya antara juga yang menjadi punca utama berlakunya masalah keceluruhan gender ini. Hubungan sejenis juga boleh dikaitkan dengan faktor persekitaran harian. Fenomena ini boleh berlaku apabila seseorang itu terpengaruh dengan aksi filem, terutamanya daripada filem barat. Peranan ibu bapa dalam mendidik anak mereka dari kecil juga merupakan antara aspek yang boleh dilihat dalam masalah keceluruhan gender. Ini kerana kesibukan ibu bapa dalam dunia pekerjaan boleh menjadi tiket kepada anak-anak berasa kurang disayangi dan cuba mencari kasih sayang daripada dunia luar. Slide seterusnya. Untuk bahagian motivasi tingkah laku, wujudnya keinginan atau lahirnya keperluan dalam diri seseorang manusia itu dalam melakukan masalah gender ini. Keinginan dan keperluan yang wujud dalam diri seseorang itu mendorong untuk bertindak bagi memenuhi keperluan tersebut, iaitu keperluan kasih sayang. Kita dapat lihat daripada persekitaran sekolah berasrama yang memberi ruang dan masa yang lebih luas dan lama untuk bersama dengan golongan yang terlibat dengan homoseksual. Jadi dalam situasi ini, pihak sekolah perlu lebih peka terhadap perubahan pelajar, terutamanya yang berada di asrama, agar hubungan sejenis ini dapat dikurangkan. Ego juga boleh memberi motivasi dalam tingkah laku seseorang yang mengalami kecelaruan gender. Contoh yang dapat dilihat daripada akhbar Metro, iaitu kajian kami ini, seperti pelajar lelaki yang terlibat dengan hubungan sejenis bersama senior. Pelajar tersebut terlalu takut untuk memberitahu pihak sekolah secepat mungkin selepas diperlakukan oleh senior bagi menjaga maruah beliau sebagai seorang lelaki. Hal ini memaksa pelajar tersebut untuk terus melakukan hubungan sejenis tersebut. Ianya akan menjadi lebih teruk jika mangsa mulai rasa suka dengan perkara tersebut sehingga menjadi ketagih. Faktor terakhir yang menjadi pendorong motivasi seseorang ialah faktor keselamatan. Kerana setiap manusia semestinya mempunyai sesuatu untuk dilindungi atas sebab sayangkan sesuatu tersebut ataupun untuk menghindari diri daripada kecelakaan. Faktor keselamatan ini memaksa individu tersebut untuk melakukan apa sahaja untuk mempertahankannya. Perkara ini dapat dilihat melalui perubahan tingkah laku terhadap seorang gadis yang asalnya manja menjadi kasar seperti lelaki. Hal ini dimotivasikan daripada sifat kasih sayang terhadap rakan perempuan beliau sehingga sanggup menjadi kasar seperti lelaki bagi melindunginya. Okay, slide seterusnya. Untuk aspek persepsi dalam hubungan insan, kita dapat lihat pemikiran yang masih mentah dan perlukan lagi kefahaman mengenai pemikiran di alam dewasa. Dalam kehidupan berasrama, secara tidak langsung dapat memudahkan golongan homoseksual ini mereka untuk bertemu dan ditempatkan bersama orang yang tidak dikenali sifat dan kepribadian masing-masing.
kenalan yang baru dikenali itu adalah normal bagi mereka. Ekoran mereka juga mudah leka dan berseronok bersama. Hal ini dapat mengubah persepsi mereka bahawa tidak mengapa sekiranya mereka menerima perubahan baru di mana lelaki berkemungkinan suka pada lelaki lain. Kemajuan teknologi dan keracakan penggunaan media sosial, golongan muda juga mudah didedahkan dengan budaya songsang dengan penggunaan media sosial ini. Ini kerana terdapat sesetengah orang yang menggunakan gurauan berunsur gay dan lesbian untuk menjadikannya sebagai tarikan penonton di media sosial seperti di YouTube, Facebook, TikTok dan banyak lagi. Akibat pendedahan yang terlalu kerap ini, ianya dapat menjurus kepada penerimaan oleh golongan muda itu sendiri. Pihak yang bertanggungjawab seperti ibu bapa dan guru perlu menanamkan fahaman kukuh berkenaan persepsi jantina ini. Slide seterusnya. Langkah untuk mengatasi masalah kecederaan gender ini adalah mengenal golongan yang mengalami kecederaan gender dengan lebih mendalam. Kita dapat lihat golongan pengki atau wanita menyerupai lelaki agak kurang ditemui. Jadi, perkenalan dengan lebih mendalam mampu membolehkan kita memahami cara mereka berfikir dan melihat sesuatu perkara dari kotak pemikiran mereka. Langkah seterusnya adalah mengamalkan amalan-amalan rohani yang dapat meningkatkan penuguhan jiwa. Langkah seterusnya adalah berjumpa dengan kaunselor untuk mendapatkan rawatan. Pihak sekolah juga sewajarnya melakukan kempen kesedaran mengenai kecederaan gender ini pada pelajar sekolah bagi meningkatkan kesedaran mereka tentang bahayanya kecederaan gender ini. Ibu bapa juga dapat memberi didikan agama dan kasih sayang yang secukupnya terhadap anak-anak mereka bagi membendung masalah kecederaan gender ini. Selanjutnya, pihak sekolah perlulah memperkasakan penguasaan undang-undang bagi mengenai perkara ini bagi supaya mereka tidak melakukan perkara-perkara kecederaan gender ini terhadap orang lain. Langkah pencegahan yang lain juga boleh dilakukan dengan mengunjungi pusat kesihatan mental seperti hospital. Di sini, individu yang mengalami masalah kecederaan gender boleh mendapatkan khidmat nasihat dan juga boleh mendapatkan rawatan seperti congenital adrenal hyperplasia ataupun hormon hydrocortisone. Slide seterusnya. Jadi kesimpulannya sudah terang lagi bersuluh isu kecederaan gender atau jantina ini merupakan masalah psikologi kecuali individu yang dikenali sebagai khunsa. Khunsa ini adalah mempunyai dua alat kelamin yang mempunyai perkembangan identiti yang sedikit berbeza. Jadi jika masalah ini terus berleluasa, ianya akan memberi banyak kesan negatif sama ada pada keluarga, agama, masyarakat dan terutamanya negara. Jadi kerjasama merupakan kunci untuk mengurangkan pola masalah kecederaan gender ini. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.